Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, berjumpa kita lagi dalam kelas PDPR Sains tahun 5 Sains tahun 5. Baik, cikgu berharap agar murid berada dalam keadaan sihat lah dan bebas daripada wabak COVID-19 Minggu ni dah PKPD cikgu pun terperanjat lah sebab tiba-tiba je kes naik mendadak. Cikgu berharap lepas cuti ni kita dah boleh bersemuka dah. Tapi dengan keadaan sekarang ni cikgu rasa agak lambat lah untuk kita bersemuka balik. Cikgu faham kamu semua dah tepu dah terlampau bosan duduk kat rumah, tak boleh keluar nak pula waktu PKPD ni langsung tak boleh keluar rumah Baik, kita sama-sama berdoa lah agar COVID-19 ni reda Baik, untuk minggu ni masih lagi fokus kepada tajuk elektrik tajuk elektrik. Baik, cuba awak buka buku teks muka surat 132 sebagai rujukan. Buku teks muka surat 132. Kita buat sebagai rujukan Baik, sementara awak buat buku teks tu, cikgu akan terangkan berkenaan dengan objektif pembelajaran. Masih lagi 5.3, masih lagi tajuk elektrik Kali ni 5.3 lah, keselamatan pengendalian peralatan dan penyimatan elektrik. Macam mana nak kendalikan peralatan dengan selamat dan nak menjimatkan penggunaan elektrik. Okey, awak akan belajar 5.3.1 menjana idea dan yang faktor yang mempengaruhi penggunaan tenaga elektrik dengan menjalankan aktiviti. Yang ni kita tak boleh buat aktiviti cikgu hanya bagi teori saja. Menjelaskan dengan contoh kesan kecuaian penggunaan peralatan elektrik, kesan dia kalau kita salah guna. Kemudian memelihara langkah keselamatan ketika mengendalikan. Apa langkah-langkah yang diperlukan ketika kita menggunakan peralatan elektrik Baik, tahukah anda penggunaan tenaga elektrik secara berhemah dapat mengurangkan bil elektrik bulanan kita? Maknanya ada cara macam mana kita nak kurangkan bil elektrik bulanan. Ada cara dia. Macam mana? Kita tengok satu persatu Baik, tenaga elektrik menjadikan kehidupan kita lebih mudah dan selesa Betul lah. Penggunaan peralatan elektrik secara tidak berhemah menyebabkan penggunaan tenaga elektrik yang tinggi. Kita perlu menanggung kos tenaga elektrik yang digunakan. Penggunaan tenaga elektrik secara berhemah dapat mengurangkan bil elektrik bulanan kita. Betul lah, elektrik memudahkan kita Yang kipas, tekan je switch terus berpusing. Bayangkan tak ada elektrik, awak panas nak kipas pakai apa? Surat khabar lah. Macam tu. Penat kan? Bayangkan tak ada lampu, kena pakai lilin. Bayangkan tak ada elektrik, bolehkah ada peti air dekat rumah? Tak boleh. Banyak Bayangkan tak ada elektrik, awak kena pergi sungai cuci baju secara manual. Mesin basuh tak boleh guna sebab tak ada elektrik. Tapi kalau penggunaan yang tinggi menyebabkan kita perlu menanggung kos bayaran bil yang tinggi setiap bulan. Jadi kita perlu berhemah lah untuk mengurangkan bil elektrik. Baik Baik macam mana kita nak gunakan elektrik secara berhemah? Okey, gunakan yang pertama gunakan peralatan elektrik cekap tenaga dan menjimatkan. Contoh, kalau awak perasan dekat alat elektrik awak ada gambar ni. Dia ikut bintang ni. 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang, 4 bintang, 5 bintang. Ni 5 bintang ni maknanya
peralatan elektrik cekap tenaga lah. Lagi banyak bintang ni, lagi jimat tenaga. Lagi banyak bintang, lagi jimat tenaga. Faham Kemudian jemur pakaian di bawah matahari berbanding menggunakan alat pengering pakaian. Macam dekat Dobi tu, masuk dulu bersih, kemudian dryer tu. Kena tengok dryer tu untuk keringkan terus lipat kan. Tak payah. Dah basuh, terus sidai dekat luar, bawah matahari, lagi bagus. Bawah matahari terik. Jadi dah jimat dah masa dekat situ. Jimat dah tenaga, tak perlu pakai dryer. Tak perlu mesin basuh nak kena ada, dryer pengering pun nak kena ada, tak perlu. Awak hanya gunakan mesin basuh saja. Nak keringkan, sidai di bawah cahaya matahari. Tanggalkan peralatan plug elektrik yang tidak digunakan. Ingat, awak dah pasang plug elektrik, dah tak pakai, cabut. Offkan, kemudian cabut. Ini selalu yang cikgu dapat lihat lah. Kebiasaannya, charger telefon, pengecas telefon. Dah pakai, letak je dekat plug tu, tak tanggal. Offkan, tanggal. Faham Kemudian gunakan lampu jimat tenaga seperti lampu LED. Kalau awak lihat, sekarang ni pun kebanyakan orang dah guna lampu LED. Guna lampu LED. LED ni dia cekap tenaga. LED dia cekap tenaga. Jimat tenaga maksudnya. Orang dah tak pakai dah lampu Kalimantan biasa tu, tak pakai dah. Orang pakai lampu LED. Kemudian gunakan kipas angin berbanding penyaman udara. Kita tahu kalau penyaman udara ni kos dia tinggilah. Pasang dia kos tinggi, guna dia pun kos tinggi. Kalau ikutkan rate purata, penggunaan penyaman udara aircon ni 1 jam bersamaan dengan 35 sen. Awak darab 10 jam sehari, RM3.50. Darab 30 hari, berapa? 3, 6, 9, lebih kurang RM12. RM12. Itu satu aircon. Tengok juga dia punya horsepower dia. Kalau aircon awak 1.0 bolehlah 35 sen. Kalau aircon awak 1.5, dia dah jadi 45 sen. Kalau aircon awak 2.0, dia dah jadi 55 sen 1 jam. Jadi awak punya bil elektrik saja untuk aircon saja hampir RM200 sebulan. Aircon sahaja. Berapa aircon yang ada kat rumah awak tu? Faham Kemudian yang terakhir, padamkan lampu yang tidak digunakan. Kalau selalu lampu tandas lah ni. Dah masuk tandas, buka lampu, lepas tu tinggal, tak tutup. Biasa Kalau waktu malam tu, buka satu lampu saja. Tak perlu buka banyak-banyak lampu. Faham Yang keperluan ni, lampu yang perlu sahaja. Faham Kalau tak siang, tak perlu buka lampu. Hanya buka tingkap saja untuk dapat pencahayaan. Faham Baik, kesan kecurayan penggunaan peralatan elektrik. Boleh berlaku renjatan elektrik, boleh berlaku litar pintas, boleh berlaku kebakaran. Kita tengok satu persatu. Macam mana renjatan elektrik ini terjadi? Selalu kita ni keluar dari tandas, tangan dah basuh tangan kan, lepas buang air ke apa semua, tangan dalam keadaan basah, tekan suis. Tangan tu, jari tu dalam keadaan basah tu, awak pun tekan suis untuk tutup lampu. Di situ boleh berlaku renjatan elektrik. Kita tahu bahawa air merupakan pengalir elektrik yang baik. Jadi dia akan kena renjatan elektrik. Sebelum tutup suis tu, keringkan tangan dulu. Memasukkan objek bersifat konduktor ke dalam soket. Maknanya dekat sini selalu kita tengok kan,
Cucuk pakai ni, mana yang soket 2 pin tu nak masuk dekat mana yang plug 2 pin tu nak masukkan dalam soket 3 pin, cucuk atas dia. Bahaya boleh kena rinjatan elektrik. Sebab tu dia ada jual. Baik, sebab tu dia ada jual benda ni. Ni kalau awak tengok ni. Ni untuk plug 2 pin nak masuk ke soket 3 pin. Bersifat penebat, diperbuat daripada plastik. Gunakan ni. Dekat kedai RM2 ada. Sepaket tu ada 5, baru RM2 seposen. Jangan cucuk-cucuk sebarangan. Boleh kena renjatan elektrik. Baik, kemudian boleh berlaku litar pintas di mana menggunakan peralatan elektrik dengan wayar yang rosak. Sebelum kita nak buat apa-apa, cek dulu wayar elektrik tu okey ke tak. Adakah wayar terputus ke, adakah wayar koyak ke, tak boleh. Kalau wayar tu koyak, awak pasang, boleh menyebabkan litar pintas pendawaian elektrik dalam rumah. Boleh blackout rumah, tiba-tiba semua terpadam. Itu litar pintas lah tu. Kemudian menyambung berlebihan pada soket. Awak tengok ni, satu soket tu masukkan lagi extension, letak lagi 10 soket. Tak boleh lah. Tak boleh. Berbahaya. Bila kita on, satu rumah padam. Litar pintas lah tu. Dia akan tendang. Tak boleh banyak macam ni. Kemudian boleh juga berlaku kebakaran. Kemungkinan berlaku kebakaran. Sebabnya tidak mengendalikan peralatan elektrik dengan betul. Sebagai contoh, awak tengok ni. Dah pakai iron masih on, letak dekat board iron tu macam tu saja. Bahaya Selalu ni kalau kita terlupa tengah iron, telefon berbunyi, lari pergi tengok telefon. Sedangkan awak punya penggosok tu letak saja atas papan bot tu. Boleh menyebabkan kebakaran. Membiarkan peralatan elektrik dicas terlalu lama. Telefon lah kebiasaannya. Telefon, lampu suluh, komputer. Jangan terlalu lama. Bila terlalu lama, bateri akan kembung dan meletup. Faham Faham? Okey, baik. Macam mana nak kendalikan peralatan elektrik dengan selamat? Ada cara dia. Baik, yang pertama, peralatan elektrik yang rosak hendaklah dibaiki oleh pihak yang bertauliah. Rumah dah blackout, rumah dah litar pintas. Pergi betul sendiri. Tak boleh. Tak boleh. Kena panggil orang yang betul-betul mahir. Bukan apa, kita tengok kan, minggu lepas ada kes. Rumah dia dekat mana cikgu lupa. Rumah dia litar pintas. Dia betulkan dua-dua keras kat situ. Meninggal sebab kena renjatan elektrik. Sebab tak ada ilmu. Jadi kena panggil orang yang ada ilmu untuk buat kerja-kerja ni. Faham Bila dah rosak tu, suruh orang yang betul-betul mahir untuk betulkan peralatan elektrik yang rosak. Ataupun pendawaian elektrik di rumah yang rosak. Faham Pastikan tangan kering semasa menyentuh suis. Sebelum keluar tu lap dulu tangan. Kalau tak nak lupa, dekat dalam tandas tu letak satu tuala untuk awak keringkan tangan. Bahaya renjatan elektrik ni bahaya. Sambungkan hanya satu plug pada satu soket. Tak boleh lebih. Satu plug, satu soket. Jangan sambung banyak-banyak. Berlaku litar pintas. Dah satu rumah terbakar, dia punya pendawaian elektrik satu rumah terbakar. Sebabkan awak letak terlampau banyak plug pada satu soket. Daripada elok dah kena keluar duit dah nak baiki pendawaian elektrik di dalam rumah.
Suis pada soket perlu dimatikan sebelum mencabut plug pada soket. Sebelum cabut plug, off dulu suis tu. Tekan off dulu, baru cabut plug tu. Faham Bila awak dah off, bermakna arus elektrik telah disekat. Jadi bila awak cabut, awak punya kemungkinan untuk awak kena renjatan tu tipis. Sebab bila kita off, kita tahu litar jadi tidak lengkap. Jadi tiada arus elektrik mengalir. Offkan dulu baru cabut. Wayar yang rosak perlu digantikan dengan wayar yang baru. Perlu ganti wayar baru. Jangan balut-balut. Ganti je dengan yang baru. Bukan apa, kita takut bila balut-balut, wayar dalam tu dia bersentuh dengan wayar yang tak sepatutnya, dia akan menyebabkan litar pintas. Ataupun kadang-kadang benda ni, arus elektrik tu bila terdedah, terkena tangan kita, anak-anak atau budak-budak pegang, boleh kena renjatan elektrik. Sebab tu wayar yang ada dekat rumah awak tengok ada warna kelabu, ada warna hitam. Sebabnya warna-warna tu adalah penebat. Dia salut untuk keselamatan. Faham Baik, tugasan untuk minggu ni mudah saja. Okey, dibuat dalam buku sains panjang lah. Tulis hari dan tarikh. Tulis hari dan tarikh. Buat dalam buku panjang. Soalan 1, dia ada 3 soalan yang cikgu sertakan. Senaraikan 6 cara menjimatkan tenaga elektrik. Kita dah belajar tadi, ada 6. Kemudian senaraikan 6 kesan kecuaian penggunaan elektrik, peralatan elektrik. Kemudian senaraikan 5 kaedah mengendalikan peralatan elektrik dengan selamat. Perlu buat jawapan dalam bentuk peta buih. Tahu kan peta buih? Buat bulat, lepas tu pecahan dia. Apa dia? Okey, awak jangan lupa isi kehadiran Okey, ini adalah contoh peta buih yang cikgu cakap tadi. Cara menulis jawapan. Sebagai contoh, cara menjimatkan penggunaan tenaga elektrik. 1 apa dia? 2 apa dia? 3 apa dia? 4 apa dia? 5 apa dia? 6 apa dia? Ini adalah bentuk peta buih. Jadi, 3 soalan, 3 peta buih yang awak perlu buat. Boleh Cikgu harap murid dapat siapkan tugasan dalam masa 1 hari lah, supaya untuk yang berikutnya kita tak terkejar-kejar untuk buat subjek lain, bertindih dengan kelas PDPR yang lain. Jadi kalau boleh buat dan siapkan pada hari yang sama. Itu saja, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih.